Nah, dia kata boleh, tak ada masalah. Nah, boleh kalau lah kita kata bah tu tengah berhenti waktu zuhur. Nah, kita nak buat jamak takdim balik ah. Tadi niat jamak takhir ni. Nah, boleh nak buat takdim, boleh. Lepas tu niat tadi niat dia habis lah. Dia automatik terbatal macam tu lah niat tu. Nah, habis. Kalau tak berhenti terus bah tu. Ni tumbuk terus reba tu. Nyaluk lak lah. Orang nak semayang lah. Kalau nak buat dia kena tengok lah. Kalau waktu tu terdesak sangat boleh buat lah. Terdesak sangat boleh buat lah. Maksudnya kita berhajat lah. Kita berhajat sangat. Kalau tak ada hajat apa pun tak boleh juga nak beramal ni. Kau dhaif ni. Kalau berhajat boleh, tak ada masalah. Jadi dia kira nama berjalan lah. Maksud dia kira keluar qaryah kita. Mudah gitulah. Kira keluar qaryah tu boleh. Ni duk mana? Duk Guak Selwi. Pi musafir mana? Titicah. Keluar juga qaryah lah. Musafir juga lah. Jadilah. Bermula syarat jamak takhir itu dua perkara. Jadi kita masuk tajuk barulah, iaitulah syarat jamak takhir. Sebelum ni yang kita duk baca tu syarat jamak takdim. Jamak takdim ni banyaklah dia punya syarat dia, ada 7 syarat. Adapun jamak takhir ni yang kita nak bincang dia tak banyaklah. Dia senang lagi lah kalau nak banding dengan jamak takdim tu, dia senang lagi daripada jamak takdim. Jadi tengok dia kata apa, bermula syarat jamak takhir. Jadi jamak takhir ni maklumlah, kita jamakkan zuhur tu ke dalam waktu asar, ataupun kita jamakkan maghrib ke dalam waktu isya. Tu orang panggil jamak takhir lah, jamak yang ditundakan. Kita buat dalam waktu yang kedua. Waktu yang kedua ni kadang tu asar, kadang tu isya. Kalau malam isya lah, kalau siang tu asar. Sebab hak jamak hak tu je, zuhur dengan asar, dua tu. Lepas tu maghrib dengan isya. Adapun subuh dia tak ada jamak lah. Qadha tu ada tapi jamak tak ada. Jadi tengok dia kata apa, bermula syarat jamak takhir itu dua perkara. Dua perkara dengan mana berhimpun dua perkara, dua syarat lah. Dan maksud kalau tak cukup satu, maka tak sah lah jamak takhir tu. Jadi dua saja, dia tak banyak. Dia kata apa, pertama daripada dua tu, niat jamak dalam waktu yang pertama. Niat jamak ni maksud dia kita sedang dalam hati lah. Niat ni sedang dalam hati. Qasdus syai'. Kita qasad dalam hati kita, kita nak dalam hati kita tu. Kalau tak lafaz pun tak apalah. Jadi nak sedanglah hati tu, nak sedang kata apa? Nak sedang kata jamak lah. Waktu mana? Dalam waktu yang pertama. Waktu yang pertama kalau siang zuhur, kalau hak malam dia maghrib. Tu waktu yang pertama. Jadi kita nak sedang dalam hati, kita nak niat tu, niat dalam waktu, dia bukan dalam semayang. Ni kena apa? Kena reti bezalah. Adapun jamak takdim, kita niat dalam sembahyang yang pertama. Hak ni kita niat dalam waktu sembahyang. Sembahyang tak lagi lah, memang kita tak sembahyang pun lagi. Jadi kita niat dalam waktu. Sedia kalau zuhur tu, pastikan waktu zuhur tu masuk dulu, barulah kita niat jamak. Ni pukul 12 jamak dah, niat dah tak boleh lah. Zuhur ni tak masuk lagi.
tak tahu gena-gena lagi, tak tahu niat jamak dah. Tu tak boleh. Nah, jadi dia kena bagi masuk dulu waktu tu baru kita niat. Ni dia akan bayar, dia kena ingat. Tu yang pesan tu, ingat tempat nak niat tu. Untuk jamak ni ingat tempat nak niat. Bila dia niat dalam waktu tu, selagi masuk waktu asar tu, dia nak buat sembahyang zuhur. Dia cuma niat qasar lah kalau dia nak qasar. Kalau dia tak mahu qasar, tak payah niat qasar, buat tamam, buat 4 rakaat. Tapi kalau dia nak buat 2 rakaat, niat qasar. Jamak tak ada dah. Jamak dah niat dah dalam waktu tadi. Tu tempat niat jamak. Iaitu yang kata dalam waktu yang pertama tu. Yang dikatakan dalam waktu yang pertama tu apa dia? Kita tak faham, dia tolong tafsir lagi. Dalam waktu zuhur, tu waktu yang pertama. Bila masuk waktu zuhur, kita start niat. Tak kira lah kalau sama-sama masuk niat ke ataupun lambat sikit pun tak apalah. Jadi kita niat tu dalam waktu zuhur. Lepas tu dia kata selama, kait pada kata niat tu lah. Niat tu selama belum habis waktu zuhur. Selama belum habis waktu zuhur boleh niat. Cuma kita kena jaga maksud yang kata belum habis waktu zuhur ni. Maksud dia kalau kita nak semayang zuhur dalam waktu tu, kita sempat untuk beri salam dalam waktu tu. Boleh faham lah. Kalau kita nak semayang zuhur dalam waktu tu, kita sempat untuk nak bagi salam. Kalau kita tak sempat dah, maksud dia duk hujung sangat dah. Hujung sangat dah, sampai tak lepas dah kita nak semayang zuhur 4 rakaat ke ataupun 2 rakaat, tak apalah. Kita bincang dulu, dia ni tak lepas dah nak semayang zuhur, tak lepas dah, hujung sangat dah, maka waktu tu tak boleh niat dah. Tak boleh niat dah. Kalau dia niat juga tak jadilah. Tak jadi. Bahkan kalau dia sengaja, jadi haram lah. Dia tunda sampai hujung sangat waktu zuhur tu. Sekira-kira tak celuh dah nak semayang zuhur. Tak celuh dah. Kalau dia tak kalau dia tak jamak, dia nak semayang zuhur tu tak celuh dah. Maka kalau dia niat waktu tu haram. Haram kalau dia sengaja. Bahkan semayang zuhur tu jadi qada gitulah. Jadi dia tak boleh buat jamak, dia tak jadi jamak lah. Tak jadi jamak. Jadi kena tengok pula. Kalaulah kita ni nak buat qasar, zuhur tu kita nak buat qasar, maka hujung waktu tu nak kira celuh tak celuh tu, kita kena kira 2 rakaat zuhur. Gitu. Kalau kita nak buat tamam, kena kira 4 rakaat. Boleh faham lah. Jadi dia bukannya mesti sampai habis betul-betul, dekat nak habis betul-betul, bukan macam tu. Maksud dia yang kata selagi belum habis waktu zuhur ni, habis ni, maksudkan itu kalau kita semayang zuhur, kita boleh bagi salam dalam waktu tu. Lagi kalau ada lagi waktu macam tu, tak ada masalah. Boleh niat. Tapi kalau kita nak semayang zuhur dah, kalau kita nak semayang zuhur tak lepas dah nak bagi salam dalam waktu tu, maka waktu tu, waktu nak niat nak niat jamak tu dah habis dah waktu tu. Habis. Maka kalau kita niat pun tak jadi, lepas tu jadi haram kalau sengaja. Bahkan dia tak jadi jamak, dia kena qada lah. Kena qada. Habis. Betul. Jadi kena tengoklah. Lepas tu tilik pula, kita nak buat zuhur ni jamak ke qasar? Jamak ke qasar? Tamam ke qasar? Kalau tamam kira 4 rakaat. 4 rakaat agak-agak lama mana? Belakang tu. Agak-agak berapa minit kita buh lah 4 rakaat 5 minit buh pi lah. Maksud dia kalau dalam 5 minit tu, sebelum habis waktu zuhur tu, sebelum 5 minit tu dia kena niat siap-siap dah. Kalau dah lebih dah
Oh tinggal 2 minit lagi nak habis Zuhur, dia baru nak niat, tak boleh. Boleh faham lah. Jadi dia bukannya sampai ngam betul habis tu, bukan. Nah, dia kena kira pula. Nah, dia kena kira pula dengan sembahyang tu. Nah, buat andaian lah. Sekira-kira kalaulah dia tak mau jamak, dia nak sembahyang Zuhur, lepas tak lepas. Kalau lepas lagi boleh niat. Kalau tak lepas dah tak boleh niat dah jamak tu. Boleh faham lah. Gitu tu. Habis. Tu yang kata selama belum habis waktu Zuhur tu. Macam tu lah hak malam pun. Hak malam dia kira maghrib. Maghrib dia tak boleh kira qasar dah. Dia kena kira 3 rakaat lah. Nah, maghrib ni lebih kat. Kalau nak kira qasar boleh, tak boleh lah. Maghrib memang tak boleh qasar. Nah, jadi kalau hak malam tu dia kira, kalau aku nak sembahyang maghrib ni lepas lagi ke tak? Kalau tak lepas dah, maka ketika tu tak boleh dah dia dak niat jamak tu. Boleh faham dah? Tu. Tapi kalau lepas lagi nak sembahyang maghrib, boleh lagi nak niat jamak. Boleh, tak ada masalah. Habis yang tu. Tu yang kata nak niat jamak. Niat jamak takdim. Sebab tu jangan lewat-lewat sangat. Niat tu. Ni tunggu dekat hujung waktu baru nak niat. Tu bahaya tu. Kena telajak tunggu pula, jahanam. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, seperti contoh, seperti diniat sahaja aku jamak sembahyang fardu zuhur ini. Kepada waktu asar. Jamak tu himpun tu kepada waktu asar. Tu contoh macam tu lah. Kalau tak sebut tak apalah. Kita sedap macam tu lah. Sedap kata nak buat jamak. Habis. Dan dalam waktu maghrib. Dan ni atas dekat dalam waktu zuhur tadi ni. Iaitu yang kata dalam waktu yang pertama tu apa dia? Dalam waktu maghrib. Nak niat tu niat dalam waktu maghrib. Hak ni untuk hak malam ni. Maghrib. Tu pun selama belum habis waktu maghrib. Selagi mana tak habis waktu maghrib boleh niat. Tapi kena bajet lah. Jangan sampai tak celuih langsung nak sembahyang maghrib baru nak niat. Dah dekat nak masuk Isya dah, tak celuih dah nak sembahyang maghrib baru nak niat, maka tak sah. Tak sah. Dia kena kira gitu. Dia bukan ngam-ngam, bukan. Tu yang kata selama belum habis waktu maghrib. Contoh nak niat tu macam mana? Seperti diniat sahaja aku jamak sembahyang fardu maghrib, jamak tu kepada waktu Isya pun boleh. Jadi bila kita dah niat jamak dah, maka waktu maghrib kita tu jadi panjang lah. Dan waktu Isya waktu zuhur kita tu, kalau siang tu waktu zuhur pun dia jadi panjang. Jadi panjang. Sebab tu tengok dia kata apa? Maka apabila dalam waktu asar. Apabila dalam waktu asar, maka harus engkau sembahyang fardu asar dahulu. Kemudian engkau sembahyang fardu zuhur. Harus. Boleh pilih. Nak sembahyang zuhur dulu boleh. Nak sembahyang asar dulu boleh. Kat ini dia kata sembahyang asar dulu. Cuma bab afdal tu hak ni khilaf ulama lah. Ada yang kata zuhur afdal, ada yang kata asar afdal. Kalau guru saya dia pegang asar afdal, sembahyang asar dulu dahulukan yang tuan punya waktu, tak apalah. Apa-apa pun khilaf benar ni. Bab afdal tang ni khilaf. Ada yang kata kok ni, ada yang kata kok nu. Habis. Jadi boleh kita nak semayang hak mana dulu boleh. Maksud dia untuk jamak takhir ni dia tak disyaratkan tertib. Tak disyaratkan tertib seperti mana jamak takdim. Jamak takdim kena buat zuhur dulu, barulah boleh buat asar. Dia tak boleh buat asar lepas tu buat zuhur, tak boleh. Dia jamak takhir tak apa. Kita nak buat mana dulu pun boleh. Maka dinamakan sembahyang fardu zuhur yang tunai. Maka dinamakan sembahyang fardu zuhur yang tunai. Maka jawab mana? Jawab bagi apabila tu.
Jadi dia kata apabila dalam waktu asar, ada mak jawab dia ada dah atas tu. Ni tafriq lah. Tafriq yang kata harus engkau sembahyang fardu asar dahulu, kemudian engkau sembahyang fardu zuhur tu, keputusannya maka dinamakan sembahyang fardu zuhur yang tunai. Zuhur tu nama tunai. Sebab kita dah niat jamak dah. Jadi waktu zuhur tu jadi panjang, masuk sekali dengan asar tu. Maka kita buat zuhur dalam waktu asar ni nama qada, tak nama qada dah, dia nama tunai. Tapi kalau tak niat jamak, tu nama qada. Boleh faham dah? Ni bila kita niat jamak, dia tetap nama tunai dah. Sebab apa? Kerana ilat pada kata dinamo tu. Kerana kekal waktu zuhur tak kala itu. Tak kala itu, tak kala mana? Tak kala diniat jamak di dalam waktu zuhur. Kena buat gitulah. Tak kala itu tu tak kala diniat jamak dalam waktu zuhur. Waktu kita dah niat jamak dalam waktu zuhur tu, kekal waktu tu hingga jatuh ni terbenam matahari. Terbenam matahari. Sampailah terbenam matahari habis waktu asar, maka habislah waktu zuhur waktu tu. Jadi bila kita dah niat jamak dah selesailah, waktu kita menjadi panjang. Jadi boleh. Lagi dia kata lagi, dan demikian juga. Demikian juga ni semacam sembahyang zuhur juga. Semacam sembahyang zuhur juga. Sembahyang zuhur yang dijamakkan tu lah. Semacam tu juga. Demikian juga ni bahasa Allah kata macam tu jugalah sembahyang fardu maghrib yang dijamak kepada waktu isya. Maka kekal waktu sembahyang maghrib itu hingga subuh, sampailah subuh. Bila masuk subuh habis waktu isya. Niat jamak dah. Tengok tak sembahyang terus. Maghrib tak sembahyang, isya tak sembahyang. Bukan tak niat jamak. Maka kena qada dua-dua lah. Dua-dua kena qada. Kalau sengaja jadi haram lah. Haram balik. Sebab tu kalau sekali kita tengok syarat yang kedua tu. Lagi dia kata dan tiada disyaratkan bersegera. Bersegera tu tulis mualat. Macam tu. Kadang kita tak faham bersegera bahasa Allah. Tapi kalau buh mualat bahasa Arab tu kita faham. Kita macam tu kita tak faham Melayu. Faham Arab pula. Dan tiada disyaratkan bersegera, tak disyaratkan mualat. Gitu. Berturut-turut lah. Tak disyaratkan berturut-turut. Antara dua sembahyang itu. Sembahyang itu mana? Zuhur asar dan maghrib isya tu lah. Tak disyaratkan mualat. Pada jamak takhir. Jamak takhir tak disyaratkan. Boleh kita lepas sembahyang yang pertama, ikutlah sembahyang pertama kita kata kita sembahyang zuhur. Lepas tu pergi buh kopi dulu. Pergi kena kopi dulu secawan. Sekejap lagi mai sambung pula sembahyang asar. Boleh, tak ada masalah. Tapi walaupun tak disyaratkan bersegera ataupun mualat ni, tetapi ulama kata sunat kita mualatkan. Sunat. Sunat hukum mualat untuk jamak takhir ni sunat. Memanglah dia tak disyarat, tetapi sunat. Sunat. Maksudnya kalau kita buat mualat tu dapat pahala sunat lah. Kalau tak buat pun dia taklah menyebabkan jamak takhir tu tak jadi dah. Dia jamak takdim sungguhlah. Jamak takdim sungguh memang disyaratkan mualat. Tu jamak takdim. Lepas mayang zuhur terus mangkit kena semayang asar. Tu jamak takdim. Tapi jamak takhir tak disyaratkan. Kita naik bas, kita tak tahu sama ada bas nak roti bila. Maksudnya bila masuk zuhur kita tak tahu sama ada nak roti dah waktu zuhur atau dah waktu asar. Mana lebih afdal kita niat awal-awal ataupun kita tunggu sampai hujung. Dia kita niat awal lah. Kita niat awal. Kalau dia roti dah waktu zuhur juga. Kalau dia monti, tadi saya ada tanya Tok Guru, dua orang Tok Guru tadi ni. Dia kata boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau lah kita kata bah tu tengah monti waktu zuhur. Kita nak buat jamak takdim balik lah. Tadi ni jamak takhir ni.
Nah, boleh nak buat takdim, boleh. Lepas tu niat tadi, niat dia habis lah. Dia automatik terbatal macam tu lah, niat tu. Nak habis. Kalau tak berhenti terus bah tu. Ni tumbuk terus driver tu. Ni lok-lak lah. Orang nak semayang lah. Dia macam apa? Kalau Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi tu tak apalah. Dia tu dia abang lah, dia jenis semayang syak waktu orang azan lah, dia akan pergi masjid semayang. Jadi dia abang kat bah tu hagi orang azan asar ni. Nah, azan kan azan Zuhur tahu lah. Nah, dia kata hagi berhenti tak orang tu tang masjid tu nak turun semayang tak. Bah tobat tak berhenti tak. Nak kira dengan dia letih Nah, elok sampai depan masjid, pum, bah mampus. Nah, mampus bah tu. Nah, dia pun turun semayang. Nah, habis semayang tu dia naik bah elok balik. Elok balik bah tu. Boleh tak? Lepas tu kalau driver tengok dia naik tu, tak apalah. Memang kena berhenti lah. Kalau tak berhenti pun dia akan mampus ni. Tu tak apa, Tok Guru Haji Sa'ad lah. Kita lah, so berhenti, tak berhenti memang sudah. Habis. Tu karamah lah. Benda yang pelik. Lagi tengok lagi kedua daripada dua perkara tadi, dua syarat tadi mana? Kekal safarnya. Safar ni bahasa kita apa? Perjalanan. Safar ni bahasa Arab. Jadi dia kata kekal safarnya, safar bagi seorang tu lah, ataupun bagi musafir tu lah, orang yang berjalan tu. Kekal tu hingga salam kedua-duanya, kedua-dua bagi sembahyang tu. Kedua-dua sembahyang tu lah. Kedua-dua apa, kalau hak siangnya Zuhur dengan Asar lah. Kalau hak malam punya Maghrib dengan Isya. Jadi kena kekalkan, maksud dia kena duduk di dalam perjalanan. Waktu apa dia buat jamak takhir ni, dia kena habiskan sembahyang dua-dua tu ketika mana dia masih lagi di dalam perjalanan. Maksud dia tak boleh sampai kepada tempat tu lagi lah. Tapi kalau dia ni tak kekal, maksud dia sampai, dia bermukim sebelum selesai kedua-dua sembahyang lagi. Lagu mana? Kalau boleh jadi dia niat bermukim, tengah sembahyang nak mukim tani lah pula. Boleh jadi, ataupun dia naik kenderaan tengah sembahyang atas kenderaan kapal ke, dia orang kolor, sampai tengok kapal tu sampai kalau boleh, dia ni tak dan habis lagi sembahyang, tak dan habis lagi sembahyang, mana-mana sembahyang lah, satu ke dua ke. Maka hak jenis macam ni, ulama kata sembahyang yang pertama tu dia jadi qadha. Sembahyang yang pertama ni sembahyang mana? Sembahyang yang mengikut. Untuk jamak takhir hak mana ikut? Hak ikut dia Zuhur lah. Kalau Zuhur dengan Asar, Zuhur tu ikut. Asar tu orang panggil yang diikut, matbu'. Zuhur tu orang panggil tabi', yang mengikut. Kalau hak malam punya Maghrib lah. Maghrib dengan Isya tu, Maghrib jadi tabi', Maghrib mengikut bagi Isya. Jadi kalau tu sembahyang Zuhur ataupun sembahyang Asar, sembahyang Zuhur ataupun sembahyang Maghrib tu, kalaulah dah sampai destinasi ataupun dia niat bermukim, maka ketika tu sembahyang tu hak sembahyang yang dijamakkan tu lah. Sembahyang yang dijamak tu dia jadi qadha. Jadi qadha. Dan qadha ni pula tak haram. Tak haram. Sebab apa tak haram? Sebab dia niat jamak dah tadi. Bila dia niat jamak, kekal waktu dia. Kekal waktu sampai kalau dia niat jamak dalam waktu Zuhur tadi. Maksudnya Zuhur tu kekal waktu sampai masuk Asar tu habis Asar. Jadi cuma dia kena qadha lah. Dia kena qadha Zuhur tu. Qadha Zuhur tu ataupun hak malam tu dia qadha Maghrib. Jadi hak tu jadi qadha.
Adapun sembahyang asar nak qada pada waktu dia. Asar dia tak diqada, dia ditunailah. Macam tu sembahyang Isya nak diqada apa waktu dia. Maka hak tu dia jadi tunai. Nah, jadi tunai. Habis hang tu. Faham nah? Senang ni. Lagi dia tengok lagi dia atas masalah. Masalah. Harus serta sah ia seorang tu niat jamak takdim. Masa ia seorang tu dalam sembahyang Jumaat boleh. Dia duduk dalam sembahyang Jumaat. Harus tu bagi orang yang musafir lah. Ni kita main yang masjid kampung kita pun nak niat jamak takdim. Itu mana boleh. Tak boleh jamak takdim. Kecuali hujan lah. Bab hujan hak tu lain kira pula lah. Hak ni kita kira dulu hak game musafir dulu. Lagi kita cerita sikit buat hujan. Seperti ia seorang tu niat dalam masa ia seorang tu sembahyang Jumaat. Sahaja aku jamak sembahyang fardu asar kepada waktu zuhur. Bukan dia sebut, dia sedar hati sebut ni batal terus sembahyang Jumaat tu. Hanya dia sebut tu. Jadi dia sedar dalam hati dia ni, dia nak jamak asar tu buat masuk dalam zuhur. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi dia tetap dia kira waktu zuhur juga. Walaupun sembahyang tu sembahyang Jumaat. Tapi dia kira waktu zuhur juga. Jadi niat tu niat dalam sembahyang Jumaat tu lah. Lepas kita takbiratul ihram kan, sebelum bagi salam sembahyang Jumaat tu kita niat dia. Habis sembahyang Jumaat lagi mangkitlah. Sebab tu dia kata apa? Kemudian apabila ia musafir tadi ni, orang yang musafir tu beri salam, maka hendaklah ia orang musafir tu segera mualaklah, dia kena cepatlah berturut-turut segera sembahyang fardu asar. Sembahyang fardu asar tu tamam ni 4 rakaat atau qasar, boleh pilihlah. Kalau nak tamam tak payah niat qasar. Kalau nak qasar, niat qasar hak tu je. Tamam tak payah niat. Tak ada niat lah. Saya sembahyang fardu asar ni tamam kerana Allah Ta'ala. Memang tak payah niat lah. Sebab apa? Sebab asal sembahyang asar memang tamam. Cuma qasar tu orang panggil arid, benda yang baru datang. Benda hak baru datang ni kita kena niat lah. Baru nak jadi dia. Tapi kalau hak tamam tu bukannya baru datang, memang asal macam tu dah. Memang asal 4 rakaat. Jadi kalau kita niat asar saja jadi tamam. Jadi nak niat qasar tu niat dalam takbiratul ihram lah, jangan lupa. Kerana ia orang yang musafir tu dalam musafir. Sebab dia ni dalam musafir. Kerana ni ilat bagi mana ni? Ilat pada kata harus serta sah tu. Harus serta sah tu kerana ia di dalam musafir. Boleh, tak ada masalah. Hak ni kita nak jamak sembahyang Jumaat tu dengan sembahyang asar pun boleh. Boleh. Habis hamdu. Sebab itulah kalau kita nak musafir hari Jumaat tu dia kena jaga-jagalah. Maksud dia kita kena ada zon yang kuat lah. Kata kita ni boleh sampai kepada masjid mana-mana untuk kita sembahyang Jumaat. Tapi kalau kita tak ada zon yang kuat macam tu tak boleh lah. Kita ni duk sengka dah, duk rasa dah memang tak sampai masjid tu. Tu tak boleh lah. Kita kena sembahyang Jumaat dulu baru boleh musafir. Ataupun musafir sebelum subuh tak apa. Tapi kalau kita musafir lepas subuh, wajib kena sembahyang Jumaat. Bila nak wajib sembahyang Jumaat tu, kita kena ada sengka. Tak mau bagi jadi dosa, maksudnya kita kena ada sengka kata kita boleh sampai ke destinasi masjid itulah. Masjid mana-mana untuk kita sembahyang Jumaat. Habis. Naik bas hak tu dia kira uzur lah. Nak uzur, nak buat gini. Kita pun tak ada pilihan lah. Dah dia tak berhenti, bukan kita driver lah. Jadi tak payahlah. Hak tu dia masuk dalam kata uzur. Habis. Lagi dia kata lagi masalah kata qil. Kata qil.
Kata qil ni kata sebahagian ulama lah. Qil tu qala ba'dul ulama, kata sebahagian ulama. Bila qil ni selalunya dhaif. Dia macam tu lah. Kata qil ni harus jamak. Harus jamak. Kat sini jamak ni maksudnya jamak sahaja, tidak qasar. Kena buat gitulah. Harus jamak ni yakni jamak sahaja, tidak qasar. Macam tu. Qasar tak boleh. Dia takat jamak. Mana? Harus jamak sembahyang bagi orang yang musafir, yang tiada sampai perjalanannya. Perjalanan bagi orang tu 2 marhalah. Tak sampai 2 marhalah. Pelok start jamak lah. Ni qil lah. Qil ni tapi dhaif lah. Dia kata dhaif. Maksudnya tak boleh nak fatwa ke orang lah. Duk petua ke orang. Kalau orang tanya kat kita kan, petua ni bukannya kita jadi mufti pun tak lah. Maksudnya kalau orang tanya kita gina, boleh tak nak jamak kalau tak sampai 2 mahlah? Kita kena jawab tak boleh lah, ikut muktamad. Tapi bila dah kita mengaji lalu kitab ni, dah kita tahu. Kalau nak buat, dia kena tengok lah. Kalau waktu tu terdesak sangat, boleh buat lah. Terdesak sangat, boleh buat lah. Maksudnya kita berhajat lah. Kita berhajat sangat. Kalau tak ada hajat apa pun tak boleh juga nak beramal ni. Kau dhaif ni. Kalau berhajat boleh, tak ada masalah. Jadi dia kira nama berjalan lah. Maksud dia kira keluar qaryah kita. Mudah gitulah. Kira keluar qaryah tu boleh. Ni duk mana? Duk Guak Selwi. Pi musafir mana? Titicah. Keluar juga Korea lah. Musafir juga lah. Jadilah. Tapi dia kena ada hajat sungguh lah. Baru kita boleh buat kita ikut qaul dhaif ni, boleh, tak ada masalah. Sebab tu dia kata dhaif. Dia buat siap belakang dhaif. Jadi jangan lupalah qaul dhaif ni nak fatwa tak boleh. Kecuali ada masalah lah. Lagi pula nak beramal pun macam tu juga. Nak beramal tu dia kena ada hajat lah, baru kita boleh beramal. Jadi boleh kalau kita kata 2 mahlah tu kita tak pasti dia betul-betul sepadan. Mungkin dalam 78, 80 macam tu. Nak pakai kaum ni boleh tak? Mana? Kalau kita hajat boleh ya. Maksud dia kita memang kita kira gimana? Hajat ni maksud dia kita tersepit kan? Tersepit dengan apa-apalah. Bah tak malah berhenti kan? Kadang naik bah pun tak mesti sampai 2 mahlah. Tapi itu tak sampai 2 mahlah pun. Tapi ni tak mau berhenti nak buat gimana? Kita niat jamak. Itulah. Naik ferry kan? Naik ferry orang sesak pula. Jadi masalah tu jadi susahlah kita nak buat tu. Kita nak buat sembahyang dalam waktu tu tak boleh. Maka ketika tu kita niat jamak. Niat jamak. Boleh. Jamak tu kalau kat sini jamak takhir lah kalau kita nak buat tu. Boleh ya jamak takhir. Ataupun jamak kenduri. Kalau dia jadi sibuk tempat nuri tu boleh. Dengan sebab hari dia sampai 4 nuri tu jadi sibuk, jadi habis waktu tu. Jamak siap. Jamak boleh. Ataupun jamak bab nuri ni hari dia tengok ni. Bawah tu dia ada bab nuri. Tu bawah. Bawah tu dia ada bab nuri. Tapi qaul dhaif lekah lah ni. Qaul dhaif. Takat kita nak beramal tu kena tengok tempat lah. Betul-betul kita berhajat baru kita boleh beramal lah. Tengok dia kata masalah kata qil. Qil lagi. Harus jamak takhir. Harus jamak takhir. Ni jamak takhir lah. Dia bukan jamak takdim. Tadi jamak atas tu. Sama ada takdim ataupun takhir lah. Ni takhir. Maksudnya bukan takdim lah. Bagi orang yang tiada musafir. Ni tak musafir terus. Lagi sakan. Bukan kata pergi Pokok Senang. Tak pergi mana. Duk langguak Ustaz Lui ni.
Nah, ini tiada musafir yang sangat sesak dengan kerja, sesak dengan kerja, seperti padi hendak basah. Nah, buat apilah contoh kena pun. Nah, ni dia buat contoh lah, padi nak basah ke, atau lain nah banjir ke. Nah, berlaku banjir tempat kita. Kita kalau tak selamat harta kita tu daripada ayat, nah, pakai punah gitu harta kita. Nah, jadi kita jamak. Nah, jamak semayang. Kalau kita apa nak semayang zuhur lagi pakai jahnam, nah harta kita tu, maka kita niat jamak takhir. Nah, zuhur tu kita buat jamak takhir. Boleh, tak ada masalah. Nah, tapi qaul dhaif. Qaul dhaif tu tak apalah, janji tahu. Nah, tahu kata ulama kata gitu tak apa. Walaupun kita tak tahu siapa ulama ni, kita tak tahu. Dia habaq qil ya. Nah, kita tak tahu pun nama ulama yang sebut ni, tak apa, boleh juga. Nah, saya pun tak cari siapa yang kata. Nah, dan tok guru pun tak abang siapa kata. Nah, jadi kalau Syekh Abdul Qadir Mandili dulu ni, dia cari habis. Bila sebut qil ni, dia akan cari dalam kitab. Saya lock kitab cari siapa yang ulama ni yang kata ni. Dia rajin lah. Kita malah ni kedak lah. Lagi dia kata, dan adalah sayyidina, dan adalah sayyiduna al-Qutbu Abdullah al-Haddad. Ni Habib Abdullah al-Haddad, geng apa Yaman lah ni, Tarim Hadramut. Menyuruh ia Habib Abdullah al-Haddad tu akan anak perempuannya. Dia suruh anak perempuannya yang sibuk bekerja dengan majlis perempuan-perempuan. Majlis perempuan-perempuan lah. Majlis apa-apalah majlis perempuan ni. Maka ia, nah ni lebih kurang kenduri ni. Nah, maka ia Sayyidina tu Al-Qutbu Abdullah Al-Haddad tu, Habib Abdullah Al-Haddad tu, ia suruh akan anaknya itu niat jamak sembahyang fardu zuhur kepada waktu asar. Jamak takhir ni akan sebagai jamak takhir lah. Nah, jamak tu akan sebagai jamak takhir. Tu intaha, habis dah. Tu yang baca tu. Nak terkejut orang ni. Apa duk tengah-tengah baca kitab duk lah. Intaha. Nah, al-mustarsyidin. Al-mustarsyidin nama penuh dia Bughyatul Mustarsyidin. Nah, nama kitab. Tu dia tulis Bughyatul Mustarsyidin. Tak nampak. Dhaif. Nah, pendapat ni dhaif. Habis. Jadi tu qaul dhaif lah. Banyak lagi di antaranya masalah sakit yang teruk. Ada juga qaul dhaif kata boleh kita jamak. Bukan qasar nah, jamak. Nah, hari qasar pula buat dua-dua pula. Nah, ni jamak saja, himpun saja, bukan qasar. Nah, jadi macam orang sakit ni, orang sakit yang teruk lah. Ni ulama kata boleh pilih sama ada nak taqdim ataupun takhir. Boleh. Pilih tu dia kena tengok waktu dia lah. Kalau dia ni zuhur tu sakit teruk, payah mayang lah. Nah, maka dia niat jamak buat lelasar. Kalaulah dia tahu dah lagi asar ni mesti jenis memang waktu asar sakit. Nah, maka hak ni buat jamak takdim lah. Buat siap-siap dalam waktu zuhur. Macam itulah urusan doktor kerja. Nah, doktor hak bedah ke, ataupun tukang duk jaga bius tu ke. Nah, tukang cucuk vaksin tak tahu lagi. Nah, tapi apa kalau apa tu geng-geng doktor yang geng-geng hak duk pakai baju tu, baju panas tu lah, baju plastik tu, sampai kalau sesak sangat kerja tu, kena kis banyak pula, nak cek apa, nak ambil sampel pun banyak pula. Nah, hak ni dia boleh. Nah, boleh dia, sebab sesak kerja tu boleh dia nak niat jamak, buat jamak takhir boleh. Tapi sesak sungguh-sungguh lah, bukannya kata melawak-melawak ni, memang sesak betul-betul. Tu semua tu boleh, tak ada masalah. Habis hang tu. Dia asal dia bincang bab
Jamak kalau dalam kitab-kitab apa lama-lama lagi dia hanya bincang, dia banyak bincang bab hujan lah, jamak kerana hujan. Jadi jamak kerana hujan ni sebab ada dalam hadis Nabi. Dalam hadis tu yang mana Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata apa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Salla bil Madinati, sembahyang ia di Madinah. Nabi sembahyang kat Madinah 7 dan 8. Jadi 7 ni maghrib dengan isya. Hak 8 tu zuhur dengan asar. Maksud dia Nabi dia hanya jamak, dia tak qasar. Sembahyang tu kat Madinah. Lepas tu dalam hadis tu kata az-zuhra wal asra, zuhur dan asar, wal maghriba wal isya, maghrib dan isya. Lepas tu faqala Ayyubu, maka berkata oleh Sayyidina Ayyub, dia kata la'allahu fi lailatin matiratin. Mudah-mudahan hak ni pada malam yang hujan. Yang hujan. Maksud dia waktu tu ada hujan lah. Tapi orang tanya pula, bukan rumah Nabi dengan masjid ni kembang tak? Sebab apa? Syarat nak buat sembahyang jamak takdim untuk hujan ni dia hanya jamak takdim saja. Di antara syarat dia mestilah pintu rumah tu jauh daripada masjid pada uruf. Ulama kata sekira-kiranya menyakiti hujan tu boleh menyakiti dia. Maksud dia jauh tu terang mana? Jauh tu sekira-kira hujan boleh menyakiti. Lagu mana? Basah lah. Kalau dia balik basah. Kat tu. Lepas tu timbul persoalan, bukan rumah Nabi ni kembang kan dengan masjid tu? Bukan duduk dalam masjid tu kan? Maka ulama jawab kata apa? Isteri Nabi ni berbilang-bilang. Ramai lah. Bukan seorang. Hak kembang dengan masjid tu seorang saja. Boleh jadi waktu tu giliran orang lain hak jauh sikit pada masjid. Maka Nabi buat jamak pada waktu tu. Jadi dia tengok kita nak buat jamak takdim ni untuk masalah hujan ni, rumah kita jauh daripada masjid ataupun daripada surau lah. Kalau kita semayang surau, jauh daripada surau. Lepas tu niat jamak takdim apa? Niat sama dengan sebelum ni lah. Macam musafir jugalah, niat dalam sembahyang yang pertama. Lepas tu kalau kita balik pun boleh basah. Basah baju kita. Boleh buat jamak. Ni duk nampak dah bunga-bunga hujan ni. Kena minggu depan hujan pula maghrib tu jamak tu siap lah. Baca kitab panjang ni. Aisyah dah mayang dah. Kita baca kitab lama sikit habis hang tu. Jamak takhir jamak takhir boleh kita buat asar dulu, zuhur kemudian boleh. Tak ada masalah. Bahkan macam tadilah ada pendapat yang kata hak tu afdal. Hak tu afdal lagi sebab zuhur tu tuan waktu. Tuan waktu. Tapi kalau ikut pendapat itulah ada setengah kata dak zuhur afdal lagi. Buat zuhur dulu afdal. Buat zuhur tu yang awal, lepas zuhur baru asar. Jadi dia berkhilaf pula lah tentang tu buat afdal. Tapi boleh, mana-mana dulu pun boleh. Asar dulu boleh, zuhur dulu pun boleh. Boleh duduk. Yang tak boleh kampuh terus. Dalam satu mayam tu lah niat zuhur dengan asar. Dia kata hak ni lagi cepat lah. Cepat tak guna terus. Tu tak boleh lah. Habis. Ada apa ni? Tak ada apa lah. Jadi kita masuk kitab yang baru, Kitabul Janaiz. Untuk perempuan haid. Perempuan haid. Dia berhenti darah waktu mana? Dia berhenti waktu asar. Jadi bila berhenti waktu asar untuk perempuan yang haid ni, berhenti haid tu waktu asar,
maka wajib dia kena bawa zuhur sekali untuk sembahyang. Nah, dia kira sembahyang yang yang boleh dijamakkan, dia kena buat mai sekali. Nah, jangan dia sembahyang asar saja. Kalau dia berhenti waktu Isya, wajib dia kena bawa sekali maghrib tu. Nah, wajib. Nah, memang kena bawa mai sekali. Nah, jadi dia tak boleh sembahyang Isya saja, tak apalah tadi maghrib tak berhenti lagi, Isya baru berhenti. Nah, kalau berhenti waktu Isya pun maghrib kena sembahyang juga. Nah, kena sembahyang. Nak tahu ke mana berhenti? Dia tahulah dia orang perempuan lah. Waktu gena berhenti 7 hari selalunya berhenti dah, dia tahu hak tu. Lepas tu boleh cek lah, boleh cek. Ambil kapas, nak bubuh tahun tu. Tuan tu cek tengok ada lagi tak darah dekat kapas tu. Tak ada, berhentilah lalu. Macam tu lah. Lepas tu dia tengok adat dia lah. Nah, kalau baru sehari 2 hari baru, nah selalunya tak berhenti lagi. Nah, selalu dia kena tengok lah adat dia. Selalunya perempuan ni dia pergi 7 hari 8 hari macam tu je. Nah, memanglah sebanyak-banyak haid tu 15 hari 15 malam, tapi jarang sangat orang mai sampai 15 hari tu. Ada pun sikit-sikit. Nah, sikit-sikit, dia tak banyak. Kebiasaan perempuan ni 7 ke 8 hari gitulah. Habis. Kadang tu tak sampai pun 6 hari pun ada. Nah, 6. Wallahualam. Habis. Ada apa ni? Tak apalah. Jadi insya-Allah lah minggu depan kita masuk kitab bab janaiz, bab jenazah lah. Jadi jenazah apa pun tak dah habis jugalah sebelum puasa ni. Lepas raya lah kita kira apa habis tu. Lepas tu kitab pun tak banyak tu. Nak duduk hujung-hujung. Tengok sikit kitab apa, kitab tauhid ni. Minggu lepas dia tak baca tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 26. Nah, 26. Mari ke berapa tau? Lupa dah. Ingat tak? Tahu. Wah. Atas sekali ya? Jadi di atas semuanya ni. Dia tak 40 bagi kedua tu. 20 daripadanya. Tengok dia kata 20 daripadanya mana ni? Daripada 40 tu. Itu. Nah, 20 daripadanya daripada 41 tu perkara-perkara ni sifat-sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Ni cerita itulah bila kita kata la ilaha illallah tu, dia terkandung di dalam makna la ilaha illallah tu 41 perkara. Nah, 41 perkara. Ataupun 41 sifat boleh. Nah, ataupun 41 pegangan lah. Nah, benda yang kita nak kena pegang. Jadi kalau kita tak mengaji, tak faham benda ni ya. Nah, jadi bila kita sebut la ilaha illallah tu, dia lazim lah. Dia akan keluarlah Allah ni mesti ada. Tak terima tak ada. Allah ni mesti sedia, tak baharu. Nah, jadi kita faham macam tu. Nah, faham macam tu. Bila kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, ni Allah saja Tuhan, maka Allah Ta'ala ni mesti bersifat dengan wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih. Lepas tu tak ada pula hak lawan-lawan dia. Macam tu lah. Nah, lepas tu sifat harus dia akan masuk habis dalam makna la ilaha illallah tu. Jadi dia kata apa? 20 daripadanya, daripada 41 perkara, 41 tu perkara-perkara ni sifat-sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Wajib tu pula pada akal, pada suluhan akal. Maksud dia sifat tu kalau kita nak kata dia tak ada ataupun dia tu tak sungguh, tak boleh. Kita mesti nampak kata sifat tu mesti sungguh, mesti ada macam itulah. Nah, mesti sungguh. Wujud Allah tak boleh nampak lah kata dia tu dak.
Nah, ataupun dia tu tak sungguh, wujud tu tak sungguh, tak boleh nampak kita. Kau mana pun mesti sungguh. Tu wajib tu, wajib pada akal. Nah, gitu. Seperti barang ni sifat yang telah terdahulu sebut barang tu. Nah, barang dengan makna sifat tu. Dan 20 daripada 41 tu pula lawan-lawannya mana ni? Lawan-lawannya, lawan bagi 20 tadilah, 20 perkara hak wajib tu. Tu lawan-lawannya. Lawan dengan makna tak berhimpun lah, tak ada. Hak ni tak ada ni, hak 20 tu tak ada. Sebab tu dia kata 20 daripada 41 pula lawan-lawannya, ialah lawan-lawannya yang mustahil. Lawan tu pula yang mustahil. Tak ada, hak tu tak ada. Tak ada Tuhan ni mustahil pada akal. Tengok, mustahil pada akal ni nak kata sungguh tu tak boleh lah. Lagu mana? Tak ada Tuhan, tak boleh kata sungguh lah. Tak ada Tuhan. Lemah Tuhan, tak boleh kata sungguh lah. Bisu Tuhan, tak boleh kata sungguh. Tu hak tu mustahil tu. Nak kata sungguh tak boleh terus. Ini mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Dan satu daripada 41 tu, satu tu bangsa ni jenis perkara, jenis sifat yang harus. Sifat yang harus. Ni yang kata 41 tu. 20 sifat-sifat yang wajib, dan 20 hak lawan bagi yang wajib, iaitulah yang mustahil. Tapi terkandung tu bukannya terkandung wajib mustahil tu tak. Bukannya terkandung dalam makna bila kata Tuhan dia ada hak wajib, dia ada hak 20 wajib, 20 mustahil, bukan. Kalau kita kata ada 20 mustahil, rasa Tuhan kena ada 20 hak mustahil. Gena pula ada 20 mustahil. Mana hak mustahilnya? Hak mustahil tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan pun terkandung kat Tuhan juga. Lepas tu baharu pun terkandung kat Tuhan juga. Lepas tu lemah pun terkandung kat Tuhan juga. Jadi mana hak kata terkandung tu 41 tu 20 wujubul wajibat. Macam mana? Sungguh sifat yang wajib tu. Mana? Sungguh ada, sungguh sedia, sungguh kekal, sungguh bersalahan akan yang baharu, sungguh qiyamuhu binafsih, sungguh wahdaniyah, sungguh qudrah, sungguh iradah. Sampai habislah. Sungguh tu terkandung sungguh tu hak wajib. Dan 20 lagi istihalatul mustahil. Mana istihalatul mustahil? Tak terima tak ada. Tak ada tu mustahil. Tak terima tak ada. Tak terima baru, hak lawan tadi. Tak terima binasa, tak terima menyamai. Allah Ta'ala akan yang baharu. Tak terima berdiri di yang lain. Berdiri di yang lain, qiyamuhu bi ghairih. Tak terima berbilang. Tak terima lemah. Buhlah sampai habis. Tak ada tu. Tu orang panggil istihalatul mustahil. Dan satu lagi mana? Jawazul jaizat. Jawazul jaizat. Mana jawazul jaizat? Padan ataupun boleh segala yang harus. Apa sifat yang harus? Allah ni buat mungkin, tentu buat mungkin. Tentu buat mungkin, hak tu harus saja. Tentu tinggal buat pun harus. Kok mana? Buat, ikutlah nak buat. Tak mau buat pun tak apa. Harus saja. Kot tu. Habis. Lagi dia kata lagi, dan bahawa tambatan-tambatan iman. Tambatan-tambatan ni aqaidul iman tu, yang sabit, yang tetap dengan dalil-dalil akli, yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah, ni rasul-rasul Allah lah. Dan utusan utusannya. Itu kena baca tu. Dan utusannya, utusan Allah. Sama lu pesuruh dengan utusan tu lah. Lepas tu tambatan tu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia kan tambatan-tambatan iman itu 9. Hak tu 9. Wajib kita kena i'tiqad satu persatu, pegang satu persatu tu.
mengandungkan dia akan 9 tu oleh makna. Mengandung ni melazimi lah, oleh makna, oleh maksud kalimah Muhammadur Rasulullah. Nah, bila seorang tu dia kata Muhammadur Rasulullah, maka dia ada kat situ 9 akidah yang dia kena faham. Nah, yang dia faham lah, terkandung lazim. Mana Muhammadur Rasulullah? Nabi Muhammad itu salah seorang daripada Rasul Allah. Bila kata Rasul Allah, Rasul mesti dia ni bersifat dengan benar, mesti dia ni bersifat dengan sidik. Sidik tu benar lah, sama lah. Mesti dia bersifat dengan amanah, mesti dia bersifat dengan fatanah, mesti bersifat dengan tabligh. Nah, tabligh. Lepas tu mesti tak ada hak lawan tadi. Nah, lawan bagi sidik bohong. Nah, mesti tak ada bohong, mesti tak ada menyembunyikan, mesti tak ada Rasul ni, mesti tak ada kat dia tu bodoh. Lawan bagi fatanah. Mesti tak ada dekat Rasul ni khianat, lawan bagi amanah tu. Nah, khianat tak ada kat Rasul ni, khianat. Tu. Dan satu hak haruslah. Nah, mana? Nah, mesti harus Rasul ni bersifat dengan sifat manusia yang tak memberi celah. Nah, harus terjadi pada Rasul tu sifat manusia. Nah, yang tak memberi celah. Tu bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, nah kita akan faham terus macam tu. Bila tak mengaji nak faham pun. Nah, sebut la ilaha illallah boleh sebutlah. Bila kita duk mengaji, nah makin lama duk mengaji, makin banyak mengaji ni, insya-Allah lah. Nah, bila kita sebut la ilaha illallah tu kita berasa. Nah, berasa sebut la ilaha illallah, berasa dah. Nah, Allah saja yang ada, Allah saja yang kekal. Nah, Allah ni yang tak barulah apa semua tu lah. Nah, bukan sambil kita duk sebut tu kita duk cakap dalam hati Allah ada, Allah pakai lambatlah sebut tu. Nah, ni hasil daripada faham apa yang kita mengaji. Nah, macam itulah bila sebut Muhammadur Rasulullah tu macam tu, iaitu makna Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah Ta'ala. Tanda orang tu lah. Nah, tanda tang yang iaitu